Jadi Allah juga beritahu dalam ayat surah 7179 ni, selalu kita baca ayat ni. Ini kenapa manusia dicampakkan ke dalam neraka kan? Surah 7 ayat 179. Allah kata walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Betul lah ayat tu? Surah 7 ayat 179. Demi sesungguhnya kami penuhkan bagi neraka jahanam itu kebanyakannya daripada kalangan jin dan manusia. Apa punca pertama sekali? Cuba lihat. Lahum qulubun. Bagi mereka Allah sediakan hati. Tetapi la yafqahuna biha. Mereka tidak gunakan hati itu untuk apa? Memahami. Jadi penting tak memahami Al-Quran? Penting, kerana memahami Quranlah melahirkan rasa takut kita kepada Allah. Jadi kalau kita faham macam tu, macam nak bentuk rasa takut kepada anak-anak kita? Adakah kita masih nak kekal supaya mereka hanya pencapaian mereka hafal 30 juzuk dan kita banggakan dengan hal tersebut? Mana lebih baik kita buat? Kalau ada orang tu mungkin dia hafal satu surah, tapi dia faham dan dia takut kepada Allah. Dengan dia hafal semua Al-Quran tapi dia tak faham apa, mana lagi bagus? Ataupun ada orang mungkin di kalangan kita ni dia tak hafal pun Quran, berapa surah yang dia hafal, tapi dia takut kepada Allah. Dengan hafal semua tapi tak faham apa-apa, mana lebih baik? Yang sikit tadi kan. Tapi bukan kita kata hafal semua tak bagus, jangan salah faham. Jadi bayangkan kita mampu buat anak-anak kita hafal semua Quran, kenapa tidak tambah lagi sikit untuk apa? Memahami pula. Kita mungkin nak hafal sekarang macam-macam lah, kerja kita banyak pun sebagainya, nak uruskan orang. Yang nak kena menghafal ni biar budak-budak. Bukan orang tua tak payah menghafal, silakan mana yang perlu kita hafal. Tapi budak tujuan dia memang belajar. Cuma jangan abaikan kefahaman untuk mereka. Bila tak ada kefahaman, maka tidak akan muncul rasa takut kepada Allah. Jadi kayu ukur kepada ketundukan ialah takut kepada Allah. Dan takut akan berhasil dengan ilmu yang sebenarnya dengan cara kita memahami apa yang kita pelajari. Okey? Jadi itulah dia yang dapat kita kongsikan, kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Kesan kepada tidak mau tunduk kepada ayat Allah, iaitu tongkat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Demikian juga dengan umat Nabi Muhammad, kesan tidak mau tunduk kepada Al-Quran juga akan menjadikan kita semakin sombong kepada Allah. Na'udzubillah min zalik, semoga Allah pelihara kita semua. Dan kemudian nanti di akhirat dia akan diseksa oleh Allah dengan seksaan yang pedih dan dahsyat. Jadi moga-moga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang takut kepadanya, yang tunduk kepada dia, yang khusyuk kepadanya, dan bukannya takut ketika di sana dah lihat azab Allah baru rasa takut. Na'udzubillah. Di sekarang lagi, di dunia ni lagi. Maka pelajarilah Al-Quran sungguh-sungguh, tadabburlah ayat-ayatnya supaya kita rasa takut kepada Allah, dan ajarkanlah kepada ahli keluarga kita tentang Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita semua akan dihimpunkan di akhirat bersama-sama dengan para nabi di syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus. Baik, jazakumullah khairan atas perhatian semua. Nanti minggu depan kita sambung lagi tentang surah An-Nazi'at ini. Haji Afifi. Boleh jadi, wallahu alam. Waktu saya tak banyak jawab. Ya betul. Betul. Yes. Itu betul, kita faham. Kalau sekadar ini je kita pakai kecerdikan kita, tak jadi apa. Dia kena dekat hati. Sebab tu Nabi kata apa dia? Inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad kita ni ada seketul daging kan. Kalau daging iza fasadat kulluh. Kalau dia rosak semua. Iza salahat kulluh. Kalau baik dia, baik semua. Jadi sinilah tempat dia, iaitu hati yang takut kepada Allah.
Oh, itu tak pasti, itu memori. Kadang kita terlupa kan kat mana kan. Kita istighfar kepada Allah, astagfirullah kan. Tak pasti saya. Apa? Iji. Saya tak dengar. Bagi manusia melanggar perintah Allah, na'udzubillah. Haji tanya, kalau bagi orang yang melanggar perintah Allah ni, siksaan dunia ni macam mana? Ada bentuk siksaan yang Allah tangguhkan. Tapi siksaan yang Allah biarkan, yang paling kita takut ialah istidraj. Dia tak kena siksaan berbentuk azab. Tapi azabnya dalam keadaan dia kena tipu daya. Dia ingat, dia selamat. Sebenarnya dia sedang diazab oleh Allah dengan Allah mengepung dia. Allah kepung dia dengan amal yang dilakukan itu, sampailah nantilah sekali dia tak boleh keluar dari neraka. Itu yang kita paling takut. Jadi antara bentuk azab bukan saja bentuk balasan. Itulah engkau, aku dah kata dah, kan dah kena azab Allah. Itu okeylah. Dia dah ada kesedaran. Tapi yang kita takut, yang kita buat ini tak kena apa-apa. Istidraj. Itu namanya apa? Istidraj. Itu paling bahaya sekali. Itu juga azab. Yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 15. Kan? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka dalam kedahakaan. Itu lagi bahaya. Itu azab lah tu. Na'udzubillah. Baik, wallahu a'lam. Jazakumullahu khaira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.